Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا ببصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركاته وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bonda, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan kali ini kita akan bicarakan satu tajuk yang sangat baik dan sangat sesuai di 10 malam yang terakhir ini, iaitu malam Lailatul Qadar, malam anugerah. Kita ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, saudara Alifi Alias, ketua kepada Little Abqari dan cawangan-cawangannya, demikian seluruh tenaga pengajar, kaki tangan keseluruhannya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan Little Abqari yang sangat baik ini, yang punya wawasan yang sangat bagus dan berusaha untuk menjadikan anak-anak supaya menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, yang solehah, yang berguna kepada agama, kepada keluarga, masyarakat dan seterusnya. Dan tahniah kepada ayahanda bonda sekalian yang memberikan kepercayaan kepada Little Abqari mengasuh dan mendidik anak-anak tuan-tuan, puan-puan dengan pengalaman dan kepakaran yang mereka ada. Mudah-mudahan apa yang diinginkan, mission dan vision itu akan tercapai dengan sokongan juga daripada ayahanda bonda sekalian, ayah ibu, semua sekali, parents, dan sama-sama membantu dalam apa segi sekalipun. Dan kita doakan mudah-mudahan hari bagi Little Abqari hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Allahumma amin. Kita hendaklah bersyukur di atas 4 syukur. Paling kurang yang pertama sekali, kita syukur dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak mungkin untuk saya berkongsi ilmu yang sedikit daripada sedikit ini, dan tidak mungkin tuan-tuan perempuan mendengar dan belajar daripada apa yang akan kita sampaikan ini. Mengajar dan belajar itu punya ganjaran yang sangat besar. Tidak mungkin untuk kita memperolehinya kalau tidak dijadikan oleh Allah. Boleh sahaja Allah jadikan kita bukan manusia, tetapi Allah jadikan kita manusia dengan ilmu dan iradah, dengan qudrah Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur. Kalau tidak, barangkali bukan manusia, binatang, tumbuhan, batu-batuan dan sebagainya. Berapa ramai orang yang di luar sana yang juga manusia tetapi bukan Islam. Ternyata kita dijadikan orang Islam dan orang yang beriman. Kemuncak kepada syukur ini tadi, ketika Allah menjadikan kita makhluk, alhamdulillah, dan makhluk itu adalah manusia. Manusia itu yang beriman dan kemuncaknya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barakatuh wasallam. Di dalam kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bihi al-insani min al-a'mar, karangan al-Imam Qutb al-Irsyad wa Ghawth al-Ibadi wal Bilad, al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, disebutkan Nabi Musa alaihi salam ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diperkenankan oleh Allah kerana baginda punya umat yang tersendiri. Kita dipilih oleh Allah. Kerana itu
Al-Imam Al-Busiri menyebutkan, "Bushra lana ma'syar al-Islam inna lana min al-inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami." Suatu kegembiraan pertolongan daripada Allah yang tidak mungkin akan dikalahkan, iaitu ketika Allah memperakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi bi akramir rusuli, rasul yang paling mulia, kita menjadi umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrajat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan oleh Allah kepada manusia ini. Tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah, kamu menyeru ke arah ma'ruf, mencegah ke arah kemungkaran, wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi Musa membaca di dalam kitab Taurat dan mengatakan kepada Allah, inni qara'tu fi kitabin fawajadtu fihi qauman, aku membaca kitab ayat Taurat dan mendapati dalamnya ada kaum yang berbuat sedikit pahala banyak. Baginda inginkan umat itu menjadi umat Nabi, umat baginda sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, hum qaumu Ahmad, orang itu, kumpulan itu adalah kaumnya Nabi Ahmad, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Ahmad nama yang terkenal di langit, Muhammad nama yang terkenal di bumi. Masya Allah, sebab umat ini dimuliakan oleh Allah antaranya dengan amalan sedikit, pahala berganda dan sangat banyak. Ketika sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan, ada seorang daripada Bani Israel yang berjuang 1000 tahun. Lalu mereka mengatakan betapa banyak pahala yang akan dia perolehi di atas pengorbanan perjuangannya itu. Seolah-olah mereka mengatakan, apakah ada di kalangan kita yang boleh begitu besar ganjaran pahalanya? Berjuang di jalan Allah itu kan besar pahalanya. 1000 tahun pula Allah Azza wa Jalla turunkan ayat dan surah Al-Qadar menceritakan bahawa umat ini hanya dengan satu malam mengalahkan, Masya Allah, ataupun menyamai 1000 tahun kebajikan ataupun amal kebaikan yang dilakukan, iaitu 1000 bulan dengan 83-84 tahun. Turunnya surah Al-Qadar memberikan suatu kegembiraan kepada umat ini dengan kehadiran Ramadan dan satu malam yang sangat berharga, Lailatul Qadar. Itu menjadikan amalan-amalan yang dilakukan pada malam itu bernilai seperti dilakukan 1000 bulan atau 83 tahun. Itulah kurniaan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar, hanya dan hanya untuk umat ini. Baginda menyebutkan, ummati ummatun marhumah, umatku adalah umat yang dirahmati. Salah satu manifestasi kerahmatan itu berbuat sedikit tapi pahalanya yang banyak, termasuklah punyai satu malam yang kalau beramal di dalamnya, apapun amalan itu bernilai 1000 bulan di sisi Allah Azza wa Jalla. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu bertambah mulia sebab diturunkan kitab yang paling mulia, iaitu Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkannya, iaitu Al-Quran, pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Para ulama mengatakan Lailatul Qadar bertambah mulia sebab diturunkan Al-Quran, Al-Quran bertambah mulia sebab diturunkan pada malam yang paling mulia. Ini khairun ala khairin min khairillahi azza wa jalla, kebaikan di atas kebaikan daripada kebaikan-kebaikan Allah yang banyak sekali. Malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkannya, iaitu Al-Quran, pada suatu malam yang diberkati. Allah perakui yang malam ini malam yang sangat barakah, malah memberkati. Malam yang sangat diberkati. Apa yang dikatakan malam yang penuh keberkatan dan kemuliaan? Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr.
Sesungguhnya kami telah menurunkannya iaitu Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, hanya dengan satu malam. Keberkatan dan kemuliaan yang lain, diampunkan dosa orang yang berbuat amal dengan keimanan dan hanya mengharapkan balasan daripada Allah. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesiapa yang berqiyamul lail, maksud bertarawih pada malam itu. Sebahagian ulama mengatakan juga witir. Pada malam Lailatul Qadar yang dilakukan penuh keimanan dan pengharapan, diampunkan kepadanya dosa-dosanya yang telah lalu. Keberkatan dan kemuliaan ini ada pada malam itu untuk bumi ini yang jadi tempat didatangi makhluk yang sangat mulia, iaitu para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu Lailatul Qadar turun malaikat-malaikat sebab mereka duduk di langit, diam di langit. Dan malaikat Jibril, ketua pada seluruh malaikat tadi, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan, termasuklah mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan, memberikan kerahmatan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Lailatul Qadar itu berasal daripada bahasa Arab Lailatun dan Qadrun. Ketika diletakkan di dalam keadaan mudhafun ilaih, dia akan menjadi Lailatul Qadri. Lailatun itu malam, dan ia mengisyaratkan sepenuh malam. Sebab ada juga malam yang tidak sepenuh, iaitu Lailun. Lailun sebahagian malam. Tapi kalau Lailatun sepenuh malam, malam itulah yang disebut maghrib sampai subuh. Adapun qadar atau ukuran ini isyarat kepada pahala, ganjaran, kurniaan, kemuliaan, keberkatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada makhluknya, hambanya pada malam ini khusus. Kalau kita boleh lihat malam, daripada subuh, maghrib sampai ke subuh, itulah yang dinamakan sebagai malam. Itulah yang disebut panjangnya berlaku Lailatul Qadar. Untuk lebih jelas, kalau malam itu boleh dibagikan kepada beberapa, iaitu 1/2 ataupun 1/3. Umpamanya 1/2 malam, inilah namanya tengah malam, ini 1/2, ini separuh yang kedua. Kalaulah kita bicarakan dibagikan pada 1/3 malam, ini 1/3 yang awal, 1/3 yang pertengahan, 1/3 yang akhir. Di sinilah berlaku satu peristiwa besar, iaitu Al-Isra' wal Mi'raj. Istimewanya ketika Allah menceritakan ia, walaupun berlaku pada waktu malam, Allah tidak gunakan lailatan ataupun lailatun, tetapi Allah gunakan lailan. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Kenapa digunakan lailan tidak lailatan? Sebab peristiwa ini berlaku hanya sebahagian malam, iaitu 1/3 malam yang akhir, dan sebahagian ulama mengatakan hanya 40-30 minit sebelum masuk waktu subuh, hanya sebahagian sahaja. Sebab itu digunakan lailan ataupun lailun. Tetapi ketika menceritakan tentang Lailatul Qadar, Allah menggunakan perkataan lailatan atau lailatun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa lailah? Sebab sepenuh malam. Daripada maghrib sampai ke subuh, itulah tempoh berlaku Lailatul Qadar. Seolah-olah Allah nak bagi tahu kepada umat ini, wahai umat Muhammad, begitu panjang masa berlakunya Lailatul Qadar, sama ada kamu lihat tandanya ataupun tidak, mengalami peristiwa yang tertentu ataupun tidak. Yang penting, apapun yang kamu lakukan, amal kebaikan kamu daripada mana-mana waktu, dalam mana-mana waktu daripada maghrib ke subuh, itu semuanya bernilai 1000 bulan. Bukan untuk keseluruhannya, tidak. Contohnya orang itu dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran malam itu nilainya 1000 bulan. Katalah dia solat sunat. Solat sunat itu nilainya 1000 bulan. Katalah Ka'ajah ataupun Ma'ajah, sediakan makanan malam itu dan tuangkan air ke dalam cawan suami
ataupun anak-anak, pahala buat baik menuangkan air tu, itu ganjarannya 1000 bulan. Setiap amalan yang dilakukan. Hatta kalau seorang itu bersin contohnya, pada malam itu, dia tak sedar pun itu Lailatul Qadar, dengan dia ucap Alhamdulillah, pahalanya 1000 bulan. Kawannya pun menjawab dengan Yarhamukallah, itu nilainya 1000 bulan. Lalu dijawab kembali Yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini perkataan yang baik, itu nilainya 1000 bulan di sisi Allah Azza wa Jalla. Belum lagi dengan solatnya, belum lagi dengan munajatnya, zikir dan sebagainya. Masya Allah. Ini kurniaan besar daripada Allah Azza wa Jalla kepada umat ini. Kadar ukuran pahala, kurniaan, kemuliaan yang sangat besar ini merujuk kepada ibadah atau mana-mana kebaikan yang digandakan menjadi 1000 bulan banding dengan bulan-bulan yang lain. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih mahal daripada 1000 bulan. Para ulama membahaskan apakah yang dikatakan dengan 1000 itu. Perkataan alfi itu bermakna 1000. Nah, apakah makna dia? Ulama kembali kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama, alfu, 1000 itu kembali kepada digit 1000, 1000, sama dengan 83 tahun, 84 tahun. Begitu. Inilah pendapat kebanyakan ulama. Sebahagian yang lain mengatakan alfu ini bukan makna digit, tetapi bermakna banyak. Sebab orang Arab, nombor yang paling besar adalah 1000. Kalau orang Arab asli katakan 1000, mereka akan kata alfun. Kalau sejuta, mereka tidak katakan wahid milionon, itu yang moden. Tapi kalau yang asli, dia akan ulang 1000 tu ada 1000. Tu yang kata sejuta tu. Alfu, alfin. Kalau kata 1 bilion, mereka tak panggil wahid bilionon, yang moden begitu. Tetapi yang asli akan sebut alfu, alfi, alfin. Jadi semua guna alaf. Sebab nombor paling besar dalam digit Arab adalah alaf, 1000 itu. Jadi keseluruhan perbincangan pendapat yang kedua, alaf itu menunjukkan banyak. Mungkin 2000 bulan, mungkin 3000 bulan, mungkin 4000 bulan. Itu sangat kecil di sisi Allah Azza wa Jalla. Dua pendapat ini boleh diterima, walaupun pendapat yang kebanyakan ulama yang masyhur adalah yang pertama tadi itu. Bila Lailatul Qadar ini berlaku? Hadirin, ini menunjukkan kasih sayang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Setahun itu kan banyak bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Di dalam ayat dan dalam hadis dispesifikkan bukan bulan lain tetapi bulan Ramadan. Walaupun ada pendapat ulama lain mengatakan bulan-bulan yang lain, tapi pendapat itu tidak masyhur. Ramadan sendiri ada malam, ada siang. Bila ia berlaku, hadis menyempitkan lagi untuk lebih mudah mencarinya dengan menyebutkan malam, bukan siang. Tidak setakat itu sahaja. Kasih sayang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bagi mudah supaya umat ini biar dapat Lailatul Qadar, ia berlaku bila tu? Dispesifikkan lagi 10 malam yang terakhir. Sehingga semakin mudah kita mencarinya dengan narrow down sebegitu. Dan kemuncaknya 10 malam yang terakhir itu banyak, ada 10 malam-malam yang ganjil. Masya Allah. Daripada Ramadan pergi ke malamnya, dikhususkan lagi 10 malam yang terakhir, dikhususkan lagi malam-malam yang ganjil. Sehingga kita tahu kalau malam ganjil tu, kalau tak 21, 23, kalau tak 25, kalau tidak 27, kalau tidak 29. Itulah pendapat kebanyakan ulama. Kerana itu ketika Nabi menyebutkan taharraw Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan, di situ terletak rahsia-rahsia dan kasih sayang Allah dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga membaca hadis ini kita tahu bahawa perkataan Lailah ini menunjuk ia berlaku pada waktu malam. Al-Witri ia berlaku pada malam-malam ganjil. Al-Ashril Awakhir itu pada 10 malam yang terakhir Ramadan, maksudnya malam 21 sehingga akhir, dan bulannya bulan
Ramadan. Masya Allah. Nah, hadirin, semakin mudah dan semakin mudah untuk jangan kita terlepas malam ini, yang lebih penting beramal dalamnya. Pendapat jumhur ulama mengatakan ia berlaku pada malam ke-27 berdasarkan hadis daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu mengatakan, wallahi demi Allah, inni la a'lamu ayyu lailatin hiya, aku tahu malam apakah ia berlaku. Hiya lailatul lati amarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqiyamiha. Ia adalah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyuruh kami menghidupkannya dengan qiyamul lail padanya. Hiya lailatu sabihati 27, iaitu malam pagi 27 Ramadan. Maksud malam tu paginya 27 Ramadan, maksudnya malamnya malam 27 Ramadan. Wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda, tandanya ialah matahari terbit pada pagi harinya dengan cahaya putih. La syu'a'a laha, tidak ada sinaran yang terik padanya. Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi di dalam kitabnya Bahrul Madhi bi Syarhi Sunani Tirmidzi, beliau menukilkan pendapat Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarah Muslim. Al-Imam Nawawi mengambil pendapat daripada Al-Imam Qadhi Iyad. Al-Imam Qadhi Iyad dan ulama lain mengatakan, kenapa cahaya tidak kuat? Kerana pada malam tadi turunnya malaikat yang sangat ramai, sehingga lebih ramai daripada batu-batu di muka bumi ini. Dan ketika subuh, semuanya nanti akan kembali ke tempat asal di langit. Lalu malaikat itu punya sayap, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Mereka punya sayap, ada 2, 3, ada 4. Ketika mereka naik semula mengembangkan sayapnya, wallahu alam macam mana, maka sayap tadi menghalang cahaya yang terik daripada cahaya matahari. Nah, maka jadilah cahaya itu nipis dan cahaya itu tidak terlalu terik. Itu antara hikmah dia. Kenapa ulama mengatakan ia berlaku pada malam 27? Itu isyarat daripada ayat-ayat yang ada di dalam suratul Qadar. Pendapat pertama ulama mengatakan Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra, 9. Di dalam surah Al-Qadar, ia diulang 3 kali. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. 3 ini didarabkan dengan 9, jadi 27. Ada juga kaedah matematik di situ. Ini pendapat ulama. Isyarat. Pendapat yang kedua mengatakan kalimah hiya ini muannath. Bila muannath, dia merujuk kepada kalimah yang muannath. Lailah itu ada ta marbutah, itu menunjukkan tanda muannath. Maka hiya, salamun hiya, salam sejahtera, ia maksudnya Lailatul Qadar. Dan kalimah hiya adalah kalimah ke-27 daripada 30 perkataan yang ada di dalam surah Al-Qadar ini. Ini pendapat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pendapat-pendapat yang lain, pendapat Imam Syafi'i sendiri mengatakan pada malam ke-21. Utlubuha lailata 17 min Ramadan wa lailata 21 wa lailata 23. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tuntutlah ia, iaitu Lailatul Qadar pada malam 17. Itu yang menunjukkan ada pendapat yang lain daripada yang masyhur. Pendapat yang mengatakan 17 pun ada juga, tapi tidak masyhur. Malam ke-21 dan ke-23 dalam bulan Ramadan. Pendapat yang lain juga daripada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ibn Khuzaimah, Imam Abu Awanah, Imam At-Tahawi, yang lain-lain malam ke-23. Berdasarkan hadis, taharraw lailatul qadri lailata 23. Carilah Lailatul Qadar pada malam ke-27 Ramadan. Pendapat lain, malam ke-24 ini yang ajib. Walaupun yang masyhur ganjil. Tapi Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, beliau berpendapat ia berlaku malam 24. Wallahu a'lam bissawab. Iltamisu lailatul qadri fi 24. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, carilah malam Lailatul Qadar pada malam ke-24. Pendapat yang lain, malam ke-25 dan malam ke-29. Mana-mana malam tadi.
Apakah tanda-tandanya? Sinaran matahari paginya tidak terlalu terik, panas seperti yang disebut di dalam hadis Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu yang kita bacakan tadi. Ini pendapat ittifaq ulama. Adapun selain daripada tanda-tanda ini mengikut pengalaman masing-masing. Sebab itu antara tanda-tanda yang lain, malamnya tenang, tidak bunyi bising, tidak hiruk pikuk, tidak panas, tidak sejuk. Hati terasa hiba, tenang, bening, kadang-kadang mengalir air mata, kita pun tak tahu. Sebahagian ulama mengatakan itu tanda disalami oleh malaikat. Dalam kitab Bahrul Madhi bi syarah sahih Sunan Tirmizi disebutkan tentang pendapat itu. Terasa tenang, bersemangat beribadah, biasa kita rasa berat, rasa macam malas, tapi malam tu ada macam seperti kesungguhan. Wallahu alam, ini pendapat masing-masing. Ada juga di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali disebut ada orang yang lumpuh boleh berjalan, ada orang yang bisu boleh bercakap, air laut menjadi tawar, ada orang melihat pokok merendah walaupun tidak sujud tapi dia merendah begitu. Walaupun orang lain tidak lihat, sebab ini tanda-tanda sebegini rezeki masing-masing. Boleh sahaja dua orang duduk tapi orang ni lihat pokok itu merendah, orang ini tak lihat, boleh sahaja sebab masing-masing dibuka hijab mengikut amalan masing-masing. Ada sebahagian orang melihat kalimah Allah di langit, Masya Allah. Kemudian ada melihat pintu langit terbuka. Ada langit, ada pintu tapi kita terhijab, tak nampak sangat. Al-Imam Nawawi ketika beliau berumur 7 tahun, disebutkan di dalam riwayat hidup beliau, beliau kejutkan ayahnya mengatakan, wahai ayah, apakah cahaya yang sangat terang yang menerangi bilik ini? Walhal ayah dia tak tahu. Ayah tengok tak ada terang macam mana, dia tengok terang. Dan ayahnya mengatakan, malam itu malam ke-27 Ramadan. Bermaksud, tanda lain yang dialami oleh Al-Imam Nawawi, cahaya terang dalam bilik. Masing-masing. Malah di dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dikatakan malam itu tidak menyala anjing-anjingnya. Masing-masing dengan pengalaman masing-masing. Kenapa kena tahu Lailatul Qadar? Supaya kita beramal bersungguh-sungguh malamnya. Tolong tuan-tuan diingat ya. Katalah malam tu berlaku malam 27. Maksudnya hari 26, malam tu malam 27. Paginya pagi 27. Jangan dicari hari 27, malam tu malam 28 dah. Gitu nah. Seperti mana kita digalakkan beramal pada malam Jumaat. Hari Khamis masuk maghrib, tu maksudnya malam tu Jumaat maghrib sampai ke subuh. Begitu ya. Yang kedua, seperti kita beramal bersungguh-sungguh pada malamnya, kata Al-Imam Nawawi di dalam kitab Bahrul Madhi, begitu juga kita bersungguh-sungguh beramal di siangnya. Dan yang ketiga, pendapat kebanyakan ulama, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah daripada malam-malam tertentu di setiap tahun. Itu penting. Sehingga contoh, kita tahu dan mengalaminya pada tahun sekian, pada malam 25 contohnya. Tahun depan tak berlaku dah pada malam 25. Dia akan berlaku malam selain daripada 25. Katalah malam 23. Tahun depan tak berlaku dah 23. Mungkin 25 balik. Mungkin 27. Begitu ya. Masya Allah. Melainkan pendapat mazhab Hambali. Mazhab Hambali, mereka mengatakan ia tetap berlaku dan tidak berubah. Maksud, tarikh yang tetap. Ia itu 27, malam 27. Sebab itu, orang yang berada di Makkah, di Al-Madinah, kalau hari 26 kan, malam tu malam 27, lepas asar tu dah ditutup masjid. Sebab dah penuh orang. Sebab mereka yang mengikut mazhab Hambali sangat percaya dan meyakini ia berlaku malam 27 dan tak berubah-ubah setiap tahun. Walau bagaimanapun pendapat ini kurang kuat. Sebab itulah hikmahnya kita mencari Lailatul Qadar. Nabi sebutkan tadi taharraw. Perkataan taharraw ini dia bukan ibhathu. Yang mengaji bahasa Arab, ibhathu carilah. Taharraw cari bersungguh-sungguh. Kalau boleh kita dekatkan pemahaman, contoh kalau ada pegawai polis nak menangkap penjenayah, bukan terus ada penjenayah terus tangkap begitu, tidak.
study dulu rumahnya kat mana, lorong mana dia masuk, lorong mana dia keluar, waktu mana. Kadang-kadang sebulan dia study tempat tu. Bila dah hari untuk menangkapnya, diletakkan beberapa pegawai, anggota di beberapa poin. Nampak saja kelibat, terus tangkap. Nampak saja kelibat, terus tangkap. Bersungguh-sungguh. Itu maksudnya taharrau. Itu rahsia Nabi menyuruh kita bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Doa yang dibaca pada malam Lailatul Qadar, doa khusus. Seperti yang diajar oleh Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah. Ketika Sayyidatina Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, menurutmu sekiranya aku tahu atau bertemu dengan malam-malam mana-mana malam Lailatul Qadar, apakah yang akan aku baca? Lalu Nabi SAW menjawab, quli, bacalah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun dan Maha Mulia. Engkau suka kepada pengampunan, maka ampunkanlah diriku. Dalam riwayat yang lain tidak disebut karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rasulullah suri tauladan yang terbaik, menyuruh orang, tapi baginda juga menunjukkan kesungguhan. Kerana itu baginda beriktikaf pada 10 hari terakhir siang dan malam. Nak cari Nabi dekat Masjid Nabawi siang dan malam. Baginda suruh para sahabat sungguh-sungguh cari Lailatul Qadar. Sampai Sayyidatina Aisyah pernah mengungkapkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah pada malam 10 akhir Ramadan, melebihi usaha baginda daripada malam-malam yang lain. Ketika lain, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar wa ahya al-lail. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maksud malam terakhir, baginda membangunkan ahli keluarganya, mengikat kainnya, tidak bersama dengan isteri, hubungan badan pada malam-malam itu, serta menghidupkan malamnya. Sebahagian ulama mengikut pengalaman mereka buat kaedah supaya kita jangan terlepas dan kita boleh fokuskan tanpa mengabaikan malam-malam yang lain. Antaranya disebut di dalam kitab Hashiyah Fathul Wahhab dan kitab Al-Barmawi dan Al-Qalyubi. Para ulama mengatakan ini kaedah pertama. Kalaulah Ramadan itu bermula pada hari Ahad atau Rabu, diharapkan ia berlaku pada malam 29. Kalau hari Isnin, malam ke-21. Hari Selasa atau Jumaat, malam 27. Hari Khamis, malam 25. Hari Sabtu, malam 23. Tuan-tuan ingat ke kita mula hari apa? Hari Selasa. Selasa, 27. Mudah-mudahan. Tapi jangan tumpu 27 saja. Malam lain tak tarawih, tidak qiyam, semua sebagainya. Kita tak tahu. Ini sebagai satu pengalaman daripada ulama-ulama. Sebab ada juga pengalaman yang lain daripada ahli-ahli sufi dan juga termasuk Syekh Abu Bakar Al-Maghribi, Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, seperti yang disebut di dalam kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub karangan Syekh Ali Ibn Abdul Rahman Al-Kalantani yang terkenal dengan nama Syekh Wan Ali Kutan. Demikian Al-Imam Al-Bujairimi Al-Khatib menyebutkan kalau bermula Ramadan, Jumaat atau Isnin, diharapkan ia berlaku malam 29. Kalau Sabtu atau Khamis, malam 21. Kalau Ahad atau Rabu, malam 27. Kalau Selasa, malam 25. Kan kita dah lihat ada 2 tarikh sekarang. Kalau tadi 27, kalau ini 25. 2 malam ini bersungguh-sungguh kita. Tapi malam lain jangan diabaikan. Tetap bersungguh semuanya, tapi lebih lagi kita pecut, lebih lagi kita bersungguh 2 malam tadi, 25 dan 27. Mudah-mudahan.
Apa amalan pada 10 malam yang terakhir secara ringkas sahaja ya? Satu, beriktikaf. Paling bagus siang dan malam di masjid. Boleh, paling bagus ya, macam Nabi buat. Tapi kalau tak boleh, kita ada kaedah yang menyebut ma la yudraku julluh la yutraku kulluh. Apa yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Iktikaf waktu malam. Tak boleh juga komitmen kerja. Iktikaf bila-bila pun boleh. Contoh, kita iktikaf bila? Waktu siang. Contohnya habis dah kerja kat pejabat waktu zuhur, pergi kat Masjid Surau 12.30, iktikaf kat situ sementara menunggu zuhur, kemudian habis zuhur patah balik ke pejabat. Maksudnya jangan lupa niat iktikaf. Kalau iktikaf mungkin sekejap, contoh kita pergi solat tarawih Isyak, bila masuk pintu masjid tu kan, waktu nak solat Isyak, terus kita berniat iktikaf, kita solat Isyak berjamaah, solat tarawih dengan solat witir, kemudian kita balik, panjang itulah iktikaf kita. Asalkan kita beriktikaf, jangan tidak beriktikaf. Sebab itu penting kena tahu niat iktikaf. Makan sedikit ketika iftar, buka puasa supaya jangan mudarat perut. Mandi antara solat maghrib dan isyak kalau sempat untuk menguatkan tubuh badan dan cergas. Solat sunnah awabin antara maghrib dengan isyak kalau danlah, sebab pahalanya seperti beribadah 12 tahun. Masya Allah. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Nabi menyebutkan man salla ba'dal maghribi 6 raka'atin, siapa yang solat lepas maghrib, solat sunat 6 rakaat, lam yatakallam fima bainahunna bisu', tidaklah dia berbicara sesuatu yang tak elok ketika dia solat tu, pahalanya apa? Udilna lahu bihi ibadata 12 sanah. Maka amalan 6 rakaat tadi itu menyamai 12 tahun ibadahnya diterima oleh Allah. Kan besar pahalanya tu. Katalah umur tuan-tuan sekarang 60, ketika kita solat malam tu seolah-olah umur kita seolah-olah 72 tahun, sebab diterima ibadah 12 tahun. Malam esok pula solat lagi, itu seumpama 84 tahun, walaupun umur kita tetap 60 tahun, keberkatannya dan pahalanya seolah begitu. Solat sunat rawatib maghrib dan isyak, terutama solat sunat ba'diyah isyak. Solat sunat ba'diyah isyak itu Nabi sebutkan fadilatnya dalam hadis riwayat Al-Imam Tabrani, arba'un qabla dhuhri ka'idlihinna ba'da al-isya. 4 rakaat sebelum zuhur sunatnya, pahalanya sama dengan 4 rakaat selepas isyak. 4 rakaat selepas isyak, wa arba'un ba'da al-isya ka'idlihinna min lailatul qadar, seumpama mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah menyebutkan 1 rakaat kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar sama dengan 30,000 rakaat. 4 rakaat menjadi 1,120,000. Jangan tinggal hadirin. Solat rawatib, maghrib baik, isyak baik, qabliyah baik, ba'diyah baik, itu pahalanya lebih besar daripada solat tarawih. Diingat itu. Jadi jangan tinggal solat ba'diyah isyak 4 rakaat. Dua-dua boleh, 4 rakaat sekaligus pun boleh juga. Ini penting, solat subuh dan solat isyak berjamaah. Ini kata ulama syarat paling kurang nak dapat Lailatul Qadar. Subuh berjamaah dengan isyak berjamaah. Mungkin malam tu dia tak solat tarawih, mungkin, tapi jangan tak solat. Dan tak solat witir pun mungkin, tapi jangan tak solat. Tapi dia sempat solat isyak berjamaah dan subuh berjamaah, kalau berlaku Lailatul Qadar malam tu, dia akan dapat pahalanya dekat situ. Masya Allah. Tapi jangan tumpu hak tu saja, semualah. Kita solat isyak, maghrib sekalipun sebelum tu, kemudian isyak, tarawih, witir dan sebagainya. Berdoa pada setiap malam, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun dan Maha Mulia. Engkau suka kepada pengampunan, maka ampunkan diriku. Satu lagi, jangan lupa bersedekah. Pergi masjid bawa duit, banyak mana pun tak apa. Yang penting kita masukkan duit dalam tabung masjid. Kalau kata kita masuk RM10,
malam tu Lailatul Qadar, Allah tak tahu kata. Nah, seumpama bersedekah ni 1000 tahun. Masya Allah hadirin, banyak mana pun tak apa. Boh dalam tu. Saya syorkan di rumah biar ada tabung masjid, tabung subuh namanya. Setiap subuh masuk dalam tu. Setiap subuh masuk dalam tu. Nah, di ketika kita tak pergi ke surau, kaum ibulah biasanya ni. Malam tu boh tabung, boh dalam tabung. Dapat juga pahala bersedekah. Nanti kita bawa tabung tu pergi masjid, masukkan duit dalam tabung masjid. Baik, bacaan sepanjang 10 malam terakhir bulan Ramadan, ini adalah antara pengisiannya. Saya akan ceritakan ini secara ringkas sahaja. Nanti insya-Allah kawan kami akan bagikan pada sahabat kami, saudara Alifi, dalam bentuk PDF dan boleh dikongsikan oleh ayah ibu sekalian, Abang Haji, Kak Ajah sekalian, boleh amalkan. Apa yang saya nak bicarakan ini sebenarnya sudah ada di dalam PDF bacaan sepanjang 10 malam terakhir bulan Ramadan. Antaranya 24 bacaan. Sengaja saya letak pendek-pendek dan sikit jumlahnya supaya kita dapat khatamkan. Kalau kita nak khatamkan lebih, silakan. Mulakan dengan membaca sekali Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika bayna yaday dhalika kullih. Yang ini saya tak syarahkan panjang ya, sebab tuan-tuan boleh baca dalam PDF nanti. Ya Allah, sesungguhnya aku persembahkan amalanku ini kepadamu di hadapan setiap nafas, setiap kerdipan mata dan setiap pandangan seluruh makhluk, penduduk-penduduk langit dan penduduk bumi, dan setiap sesuatu yang berada di dalam pengetahuanmu. Yang akan berlaku Allah tahu, yang telah berlaku Allah tahu. Aku persembahkan kepadamu di hadapan perkara itu semuanya untuk menjadi saksi amalanku ini. Sebahagian ulama mengatakan ini muqaddimah amalan untuk mudah-mudahan semua makhluk menjadi saksi amalan kita itu. Bacalah suratul Fatihah sekali. Tuan-tuan nak baca 100 kali silakan. Ini kita nak supaya istiqamah setiap malam. Jadi kita tak boh banyak-banyak lah, takut nanti takut rasa jemu beramai. Sekali pun alhamdulillah. Surah Az-Zalzalah 2 kali. Surah Al-Kafirun 4 kali. Surah Al-Ikhlas 3 kali. Pasal apa jumlah lagu tu? Pasal dalam hadis menyebut, Nabi mengatakan idza zulzilati ta'dilu nisfal Quran. Sekali membaca surah Az-Zalzalah menyamai 1/2 Quran. Tu yang kita baca 2 kali. Al-Kafirun kenapa 4 kali? Sebab Nabi sebut qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran. Sekali baca surah Al-Kafirun menyamai 1/4 Al-Quran. That's why kita baca 4 kali. Qul huwallahu ahad, itu ta'dilu thuluthal Quran. Sekali baca menyamai 1/3. Sebab tu kita baca 3 kali. Nak baca 100 kali silakan. Ini supaya kita tak terasa bebanan dan pahalanya pun besar. Kemudian kita baca ayatul kursi sekali. Dibaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah sekali. Ayat ini walaupun ringkas tetapi Nabi sebut ayatani min akhiri suratil Baqarah, ada 2 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah. Ayat ini amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhir fansurna 'alal qaumil kafirin. 2 ayat ini akhir daripada surah Al-Baqarah. Nabi sebutkan man qara'ahuma fi lailatin, siapa yang baca keduanya pada satu malam, kafatah, keduanya ayat ini mencukupinya. Ulama bahas apa maksud mencukupinya. Baik, saya tak tahu ada tak saya tulis. Tidak ada. Baik. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Minhaj syarah kepada Sahih Muslim mengatakan 2 ayat ini kalau dibacakan, katalah malam tu dia tak qiyamul lail, pahala qiyamul lail tercover dengan 2 ayat ini. Dan dia mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Masya Allah. Hanya 2 ayat, tak sampai 2 minit membacanya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari tambah lagi. Di samping 2 tadi tu, ayat ini kalau orang itu tak qiyamul lail malam tu, tercover pahalanya dengan 2 ayat ini.
dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Beliau tambah lagi dua kebaikan. Orang itu akidahnya terjaga sebab dua ayat ini menceritakan tentang perkara-perkara akidah, dan dia mencukupi dia dilindungi daripada Allah, daripada keburukan jin, manusia dan iblis. Bacalah ini di samping menjadi pendinding kita. Dan dua ayat ini bukan Ramadan saja ya hadirin, di luar Ramadan pun begitu juga. Kemudian dibaca وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ulama kata sebelum kita nak beristighfar baca muqaddimah. Inilah nama muqaddimah. Kemudian dibaca Sayyidul Istighfar sekali. Dibaca Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja 'indi min amali. Ini berdasarkan hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Ada seorang sahabat datang mengeluh depan Nabi, wa dhunuba, alangkah teruknya saya kerana dosa, alangkah teruknya saya kerana dosa. Nabi tanya, kenapa? Ya Rasulullah, saya berdosa. Nabi katakan, qul, sebut, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja 'indi min amali. Ya Allah, pengampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Saya tahu saya berdosa, tapi pengampunanmu lebih luas. Dan rahmatmu lebih diharapkan di sisiku daripada amalku. Aku beramal, tapi yang aku lebih harapkan rahmatmu. Dia pun baca, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja 'indi min amali. Nabi katakan a'id, ulang. Dia pun ulang lagi. Dia baca. Nabi kata a'id. Dalam hadis yang lain, ulang. Dia pun ulang 3 kali. Nabi katakan, qum, qad ghafarallahu laka dhanbaka. Dengan 3 kali kamu baca tadi ni, Allah telah ampunkan dosa kamu. Masya Allah hadirin. Hafalkan ini, fahami makna dan selami maknanya. Baca 3 kali. Baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Fadilatnya besar. Dalam hadis riwayat al-Imam Tabrani, Nabi mengatakan, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Sesiapa yang mohon ampun kepada Allah untuk diampunkan dosa orang yang beriman lelaki dan orang yang beriman perempuan, Allah akan tuliskan pahalanya seramai orang yang beriman lelaki dengan perempuan tadi itu. Tak disebut daripada zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Muhammad, tak. Tidak disebut orang itu hidup ataupun mati, tak. Katalah kita bayangkan yang beriman tadi itu lelaki perempuan, tahun 2020-2021 ni, all over the world, berapa Muslim population all over the world, katalah 2.5 bilion, sekali baca ni tak sampai pun 5 saat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, pahala orang yang bacanya sekali 2.5 bilion. Masya Allah hadirin. Itu baru sekali. Kalau 27 kali, kalau 100 kali, Masya Allah. Kemudian kita baca, sebab kita nak salawat, baca muqaddimah salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru kita bersalawat, antaranya salawat Ibrahimiyah yang kita baca pada tahiyat akhir tu. Kemudian salawat al-ummi. Nah, solat ini yang Nabi sangat suka sebab Nabi sangat tawaduk. Dalam ini ada disebut perkataan abduka wa rasuluka al-ummi. Masya Allah. Baca juga salawat ini untuk mendapat syafaat Nabi. Maaf saya tak baca ya tuan-tuan, dah ada dalam PDF. Nanti insya-Allah saudara Alifi kita akan kongsikan. Demikian baca salawat ini, seramai orang yang bersalawat dan orang yang tak bersalawat, seramai itu pahala akan kita dapat. 10 kali baca. Al-adadiyah, adat tu maksudnya bilangan. Seramai orang yang salawat, seramai orang yang tak salawat, begitulah pahala kita dapat. Katalah yang hidup di dunia ni 2 point berapa orang Islam, saya ambil figure contoh gitu je ya, 2.5 bilion. Sekali baca salawat ni 2.5 bilion. Masya Allah pahalanya. Salawat daripada Imam Syafi'i, yang Allah muliakan Imam Syafi'i, anak muridnya melihat dalam mimpi, melihat Imam Syafi'i dimuliakan oleh Allah, antaranya disebabkan salawat ini. Kemudian baca 3 kali jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma huwa ahlu, pahalanya sangat besar sekali. Dalam hadis
disebutkan man qala, Nabi mengatakan siapa yang membaca jazallahu Muhammadan ma huwa ahlu faqad at'aba sab'ina malakan alfa sabah. Sekali dia baca ini memenatkan 1000 malaikat menulisnya 1000 hari. Walaupun hadis ni dhaif, boleh diamalkan. Baca untuk kita bertahlil, ini muqaddimahnya. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Barulah kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Pahalanya sangat besar. Dibaca yang ini pun sangat besar pahalanya sebab ada kalimah la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdal aku ucapkan kata Nabi dan Rasul-Rasul sebelumku, Nabi-Nabi sebelumku mengucapkannya la ilaha illallah. Dan bacaan ini sangat bagus sebab memuliakan Allah dengan bertahlil, dengan mentauhidkan Allah, dan dibaca subhanallah wa bihamdihi, kemudian adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ya Allah, sekali kami baca subhanallah wa bihamdihi, bagilah pahala adada khalqihi, sebanyak mana makhluknya Allah, banyak sangat. Wa ridha nafsi, Allah ridha. Allah ridha, orang yang buat taat. Berapa ramai orang yang buat taat dalam dunia ni. Wa zinata arsyihi, seberat timbangan arash, makhluk yang paling besar adalah arash. Wa midada kalimati, sebanyak catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Sekali baca ni begitulah pahalanya. Kemudian subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kemudian baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian baca subhanallahi adada ma khalaqa fis sama, subhanallahi adada ma khalaqa fil ard, subhanallahi adada ma baina dhalik, subhanallahi adada ma huwa khaliq. Sebanyak pahala subhanallah tu adada ma khalaqa fis sama, sebanyak makhlukmu apa yang kamu jadikan di langit. Kan banyak sangat dengan hujannya, dengan malaikatnya, semuanya. Yang di bumi, apa antara keduanya, dan engkaulah pencipta ya Allah, banyak sangat yang diciptakan oleh Allah. Kemudian alhamdulillahi adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillahi adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillahi adada ma baina dhalik, alhamdulillahi adada ma huwa khaliq. Bacaan la ilaha illallah sama juga begitu, dan Allahu akbar sama juga begitu. Kemudian dibaca 3 kali, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Dalam hadis daripada Sayyidina Salmanul Farisi, Nabi mengatakan fa'akfiru fihi bi arba'i khisalin. Dalam bulan Ramadan banyakkan sebut 4 perkara. 2, menyukakan Allah, itulah dia syahadah dengan kita istighfar. Allah sangat suka dengan orang yang bersyahadah, memperakui Allah adalah Tuhannya, dan beristighfar kerana mengakui akan kedaifannya, berbuat dosa. Dan 2 lagi, tak boleh tidak, mesti kita mohon. Kita mohon syurga dan kita mohon dijauhkan daripada api neraka. Sebab itu kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allah yang terakhir kita berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Telah tadi kita sudah syarahkan. Kemudian sambung, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keampunan afiah. Afiah ini bukan sihat tubuh badan je, keselamatan dan penjagaan dari segi tubuh badan, harta, dari segi keluarga, dari segi perusahaan, perniagaan dan sebagainya. Dan perlindungan yang berpanjangan di dunia dan akhirat. Makulah doa yang kita bacakan tadi itu. Allahumma rzuqna lailatul qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Ya Allah, rezekikanlah kami Lailatul Qadar pada tahun ini dan setiap tahun. Wa a'inna ala qiyamiha wa ihyaiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan bantulah kami menghidupkannya dengan rahmatmu pada setiap bantulah kami untuk membangunkannya dan menghidupkannya dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih di antara yang mengasihi. Itulah sekelumit yang boleh kita bicarakan tentang Lailatul Qadar, pengertiannya, tanda-tandanya, hikmahnya, bagaimana nak mendapatkannya, dan amalan yang boleh kita buat di dalamnya, dan amalan yang kita sebutkan tadi akan dikongsikan oleh insya-Allah Little Abqari untuk tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan hari ini untuk Little Abqari
itu lebih baik daripada semalamnya, dan esoknya lebih baik daripada hari ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.